Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Sofia binti Zani Hasman. Saya dari kelas 3-2H. Saya akan menerangkan pengenalan impak pandemik COVID-19 terhadap industri halal. COVID-19 dikenali sebagai wabak coronavirus, iaitu penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global. Ini berpunca daripada sejenis virus yang boleh menyebabkan cakitan saluran pernafasan. Cakitan ini juga boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru, iaitu pneumonia yang teruk. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di bandaraya iaitu di Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 Januari 2020, lebih daripada 95.1 juta kes yang telah disahkan, manakala dengan lebih daripada 2 juta kematian disebabkan oleh COVID-19. Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Ini merujuk kepada tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap kes pandemik COVID-19 pada 16 Mac 2020. Oleh itu, kawalan gerakan dilaksanakan di seluruh negara bagi menangani penularan kes COVID-19. Penularan COVID-19 ini telah berleluasa hingga ke seluruh negara. Tambahan pula dari sektor industri halal juga turut terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Walaupun negara mengalami kerugian besar akibat pandemik ini, namun pasca COVID-19 akan menyaksikan landscape ekonomi yang berbeza. Malaysia antara negara contoh yang telah berjaya menangani krisis COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Nur Ain binti Muhammad Nordin dari kelas DPH 2G dan bernombor matrik DPH 202024674. Impak pertama COVID-19 terhadap industri halal di Malaysia ialah terhadap aktiviti pembuatan makanan atau lebih dikenali sebagai permis makanan. Penggunaan makanan di luar rumah dijangka menurun memandangkan restoran atau kedai makan hanya dibenarkan beroperasi dengan syarat tidak membenarkan pelanggan makan dan minum di premis tersebut. Selain itu, sektor hotel, restoran dan catering juga akan terkesan kerana hasil jualan pasti tidak sama, mungkin lebih rendah daripada kos operasi. Selain itu, pengimportan makanan turut terkesan walaupun aktiviti pengimportan makanan ini masih berjalan, tapi ianya tidak seperti sebelum penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya, solusi agensi kerajaan dalam menangani impak yang berlaku kepada permis makanan sejak penularan wabak COVID-19 terutamanya yang membabitkan aktiviti pembuatan makanan. Peranan JAKIM yang turut bekerjasama dengan Jabatan Standard Malaysia yang bertanggungjawab membangunkan standard makanan halal seperti pengeluaran, penyediaan, pengendalian dan penyimpanan. Bantuan kepada permis pengeluaran makanan perlu dilakukan bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Kerajaan juga boleh memperuntukkan sejumlah wang untuk projek-projek yang akan diberikan kepada peniaga. Ini akan membantu mereka dalam pemulihan pasca COVID-19 ini. Di atas peruntukan tersebut, terdapat juga pelbagai projek yang diperuntukkan di bawah pelbagai kementerian yang akan merangsang lebih banyak aktiviti dalam industri. Disebabkan PKP, ada pihak yang kehilangan sumber pendapatan dan terdapat inisiatif bagi membantu golongan yang terkesan seperti bantuan 600 sebulan kepada pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Baiklah, inisiatif ini dijangka mampu membantu dari segi akses kepada makanan sekurangnya dalam tempoh terdekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Muhammad Ali. Seterusnya, pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada industri makanan, malahan juga turut memberi impak yang negatif kepada industri pelancongan di Malaysia. Menurut satu laporan, anggaran semasa kerugian penggiat industri pelancongan bagi sektor seperti penginapan, pengangkutan dan lain-lain dalam tempoh Januari hingga Mac lalu dianggarkan hampir ke 9 bilion ringgit dan ini merupakan jumlah yang sangat besar yang terpaksa ditanggung industri pelancongan. Keadaan ini akan bertambah parah jika tiada sebarang tindakan diambil oleh pihak bertanggungjawab.
Oleh itu, bagi memastikan sektor pelancongan negara terus bertahan, pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK perlu memainkan peranan mereka dengan mengambil beberapa langkah drastik bagi memulihkan kembali sektor pelancongan di Malaysia. Justru itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melancarkan kempen penyemarakan semula pelancongan domestik. Menerusi kempen itu, Pelan Pemulihan Pelancongan dan Pelan Pemulihan Kebudayaan telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kegemilangan sektor itu, khususnya pelancongan domestik. Strategi awal pelan itu adalah dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, laman sesawan dan sebagainya untuk mempromosikan pelancongan domestik. Di samping itu, program pembangunan dan pengembangan seni budaya serta program pemasaran dan promosi telah diperkenalkan sebagai inisiatif sepanjang tempoh 4 PKP dan PKPB berkuat kuasa. Selain itu, MOTEK juga turut menyediakan beberapa inisiatif lain bagi membantu meringankan beban penggiat industri pelancongan yang terjejas dalam menangani impak pandemik COVID-19. Antaranya, pengusaha pelancong dan pemandu pelancong akan diberikan pengecualian kompaun akibat gagal memperbaharui lesen mereka dalam tempoh ditetapkan sepanjang PKP. Dalam pada itu, MOTEK turut melaksanakan kursus Domestic Tourism Vibes secara dalam talian kepada kumpulan pemandu pelancong berlesen yang akan tamat tempoh dalam tahun 2020 pada Mei hingga Disember tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatia binti Zaini dari kelas DP2H. Saya akan menerangkan impak pandemik COVID-19 terhadap industri pertanian dan juga peranan agensi kerajaan dalam menangani impak ini. Dalam keadaan krisis yang dihadapi oleh seluruh dunia berdepan dengan pandemik COVID-19, bekalan makanan merupakan sumber utama bagi kelangsungan hidup penduduk sebuah negara. Bekalan makanan pula merujuk kepada sumber pertanian yang dijalankan oleh sesebuah negara sama ada pengeluaran domestik, import dan juga ekspor yang mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. Sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam membekalkan makanan, menjadikan bahan mentah kepada industri dan menjana keperluan pekerjaan kepada berjuta-juta orang dalam sektor pertanian. Sektor pertanian juga merangkumi subsektor seperti berikut. Yang pertama, tanaman. Yang kedua, perikanan. Yang ketiga, ternakan. Yang keempat, perhutanan dan pembalakan. Aktiviti pertanian dikategorikan sebagai essential service yang diteruskan untuk memastikan bekalan komoditi pertanian terutamanya getah dan kelapa sawit serta bekalan makanan seperti sayur-sayuran, hasil ternakan dan perikanan tidak terjejas. Namun, berlaku kerugian kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti tanaman kerana terdapat lambakan sayur-sayuran yang terpaksa dibuang disebabkan tiada pembeli. Terdapat miscommunication di jaringan pembekal dan pengedar iaitu semua aktiviti pengangkutan penghantaran hasil pertanian telah terhenti pada fasa PKP. Berlaku juga pengganti keperluan lain kepada makanan semasa sewaktu PKP. Pengeluaran hasil ikan dijangka boleh bertahan untuk tempoh 3 bulan kerana bot-bot kelasi kebanyakannya tidak ke laut disebabkan pengurangan pekerja yang majoriti terdiri daripada pekerja asing. Pekerja-pekerja ladang telah dikurangkan sebanyak 50% dan diberi cuti tanpa gaji. Malaysia merupakan pengimport segar, khususnya sayur-sayuran dan buah-buahan pada kadar yang tinggi sejak tahun 2010 hingga 2011. Malaysia mengalami dagangan defisit bagi agromakanan iaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran segar dan angka ini akan dijangka bertambah pada tahun-tahun yang akan datang. Wabak COVID-19 telah menyebabkan industri pertanian bergerak pada kadar yang perlahan dan terkawal. Sekiranya langkah-langkah pemulihan tidak dilakukan segera, Malaysia bakal menghadapi masalah kekurangan agromakanan segar pada akhir 2020. Keadaan ini lebih membimbangkan apabila beberapa negara pengeksport seperti Myanmar, Thailand dan Australia menghentikan aktiviti ekspor agromakanan bagi memastikan bekalan makanan tempatan dalam negara mereka mencukupi. Sehubungan itu, kerajaan disarankan agar mengambil langkah berikut bagi memastikan rantaian bekalan agromakanan segar Malaysia berada pada kadar pengeluaran yang boleh menampung keperluan penduduk Malaysia. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA perlu mengenal pasti senarai tanaman popular sayur-sayuran dan buah-buahan secara sedia ada, perlu diberikan kebenaran permit untuk melakukan aktiviti pertanian berkenaan secara terkawal dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti yang disarankan oleh pihak-pihak kementerian
Kesihatan (KKM). Yang kedua, mewartakan kawasan penanaman hijau bebas COVID-19. Beberapa kawasan luar bandar yang bebas COVID-19 ini boleh diwartakan sebagai kawasan hijau, dan usaha untuk penanaman aktiviti pertanian di kawasan bebas COVID-19 perlu dikaitkan, dan pada masa yang sama, laluan utama ke sana dikawal sepenuhnya. Aktiviti pertanian tidak terhad kepada tanaman sedia ada, tetapi juga pada senarai keperluan yang dikenal pasti oleh pihak MOA, khususnya pada tanaman yang mengambil masa kurang dari 6 bulan untuk membuahkan hasil. Yang ketiga, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA harus mengkaji seluruh rantaian pertanian untuk memudahkan rantaian supaya musim penanaman tidak terjejas dan hasil pertanian boleh dipasarkan. Yang keempat, kerajaan juga telah mengumumkan pelbagai jenis inisiatif bagi sektor pertanian. Inisiatif ini termasuklah kemudahan pinjaman dan suntikan dana dalam pembangunan infrastruktur dan projek jangka pendek agro makanan. Selain daripada bantuan khusus untuk sektor pertanian, kerajaan juga telah menyediakan bantuan bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan juga kepada rakyat berpendapatan rendah yang juga memanfaatkan golongan petani, nelayan, penternak dan pekerja sektor pertanian. Assalamualaikum, saya Sharifah Nur Alisha dari DP2G, nombor matrik DPH 202025-292. Saya akan menerangkan bahagian cadangan dan kesimpulan. Cadangan bagi mengatasi impak pandemik COVID-19 terhadap industri perkhidmatan halal di Malaysia ialah: yang pertama, membuat promosi secara besar-besaran kepada semua rakyat Malaysia supaya dapat meningkatkan sedikit pendapatan sektor pelancong yang ada di Malaysia. Contoh terbesar, sektor penghotelan dan penerbangan. Walaupun rakyat Malaysia hanya boleh melancong di dalam negara sahaja, namun dengan cara ini, pendapatan sektor pelancongan dan sektor penerbangan dan juga sektor penghotelan dapat meningkat. Pihak penghotelan dan penerbangan juga perlu memastikan SOP dijaga dengan rapi. Selain itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau lebih dikenali sebagai KPLB perlu menyediakan pelbagai program latihan termasuk menawarkan bantuan geran bagi membantu masyarakat luar bandar menceburi bidang keusahawanan dan agrotani. Pakej perhatian nasional yang telah diumumkan sangat membantu pekerja-pekerja ladang yang terpaksa diberhentikan akibat pandemik COVID-19. Sektor pertanian juga boleh menggunakan media sosial sebagai langkah untuk berniaga kerana penggunaan pembelian atas talian pada masa sekarang amat berguna dan penting bagi menghalang rakyat keluar dari rumah dan bagi membanteras pandemik COVID-19. Akhir sekali, pelayanan jana semula ekonomi negara iaitu PENJANA telah dilancarkan oleh Yang Agung Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Muhyiddin Yassin pada 5 Jun 2020. Keberkesanan program ini masih tidak dapat diukur. Program ini telah berjaya membantu sebanyak 213,688 majikan dan telah berjaya mengekalkan sebanyak 1,469,000 pekerja sekaligus mengurangkan pengangguran. Namun, masih ramai rakyat yang tidak bekerja. Jadi, pihak kerajaan perlu memberi sepenuh perhatian terhadap golongan yang tidak bekerja dengan menjalankan program laksana, iaitu unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional. Program ini bertujuan untuk memantau dan menilai setiap inisiatif di bawah pakej PENJANA dan prihatin yang akan mengumumkan prestasi pelaksanaan dari masa ke semasa. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 sangat memberi impak yang besar kepada ekonomi negara. Malah sektor industri di Malaysia juga turut terjejas. Sektor pelancongan, penghotelan dan juga penerbangan perlu memastikan standard operasi prosedur iaitu SOP dijaga bagi mengurangkan peningkatan kes. Rakyat Malaysia juga perlu sedar dengan keadaan negara pada masa kini. Kita perlu menjaga batas pergaulan di tempat awam walaupun dengan keluarga kerana virus corona ini tidak boleh dilihat dan kita perlu bekerjasama dalam menentang penularan COVID-19 daripada merebak dengan lebih banyak. Seterusnya, sektor pertanian dan juga pembuatan makanan perlu lebih bekerja keras walaupun kekurangan pekerja untuk memastikan ekonomi dan pendapatan terus meningkat dan juga untuk memastikan bekalan makanan negara Malaysia mencukupi.
semua rakyat Malaysia, tidak kira umur, pangkat, darjat, perlulah bekerjasama dalam menangani masalah ekonomi di negara kita dan juga untuk menangani masalah pandemik COVID-19 di negara kita. Perebutan kuasa antara politik perlu dihentikan dan perlu diketepikan. Pada masa kritikal seperti ini, kita perlu bekerjasama dan memberi perhatian kepada perkara yang lebih penting, iaitu membanteras penyakit COVID-19. Marilah kita menjaga kesihatan sebelum menyesal di hari kemudian. Seperti peribahasa pernah mengatakan, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.